Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya-Allah saya Nur Hidayah binti Mat Radin, pelajar daripada IPG Kampus Temanggung Ibrahim, akan membentangkan berkaitan dengan isu kemenjadian murid melalui SKPMG 2, dan ini merupakan salah satu tugasan di bawah kursus pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah, dan pensyarah saya adalah Dr. Sirajuddin bin Safwan. Isi kandungan yang saya akan fokuskan dalam pembentangan ini, yang pertama berkaitan dengan pengenalan kurikulum pendidikan Islam, dan yang kedua pengenalan SKPMG 2, seterusnya isu kelemahan tahap penguasaan kemahiran menulis dan membaca jawi dalam kalangan murid, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, pengenalan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum disebut sebagai manhaj yang bermaksud menyediakan jalan yang terang. Ia adalah satu manhaj yang akan menjadi laluan kepada golongan pendidik dalam usaha mengembangkan pengetahuan dan kemahiran murid berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pengalaman salafus soleh serta ilmuwan muktabar untuk melahirkan murid yang mampu memikul tanggungjawab dan akhirnya mereka dapat mewujudkan satu masyarakat yang bertamadun tinggi, penuh dengan rahmat serta kebahagiaan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurikulum pendidikan Islam ini juga menyeluruh dan ia tidak terbatas kepada pendidikan duniawi semata-mata, tetapi ia meliputi dua hasrat, iaitu dunia dan akhirat. Menurut Muhammad Kamal Hasan, beliau berpendapat bahawasanya pendidikan Islam ini menyatukan semua ilmu pengetahuan dan pengendalian Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan teras dan dalam sistem pendidikan dan kebudayaan Islam seluruhnya. Matlamat kurikulum pendidikan Islam pula, menurut kurikulum standard sekolah rendah, matlamat pendidikan Islam ialah untuk membina dan membentuk hamba dan khalifah Allah supaya berilmu pengetahuan, beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta mereka dapat menyumbangkan kepada mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara, dan mereka juga akan mewujudkan kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Manakala menurut Imam Al-Ghazali pula, matlamat kurikulum pendidikan Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperolehi kedudukan bermegah-megah dan berlumba-lumba di dunia. Seterusnya, pada pendapat Ibn Khaldun menekankan matlamat kurikulum pendidikan Islam ini sebagai matlamat keilmuan Islam, ia bertujuan untuk pendidikan itu sendiri. Dan seterusnya, Al-Buti pula menyatakan matlamat pendidikan Islam ini adalah untuk mendapatkan keredaan Allah dengan menjauhi kemurkaan dan siksaannya serta mengabdikan diri dengan keikhlasan. Seterusnya, yang terakhir adalah Dr. Muhammad Fadil Al-Jamali. Beliau berpendapat bahawasanya matlamat kurikulum pendidikan Islam ini mengajak manusia mengenali Allah, pencipta alam, dan mendorong untuk beribadah kepadanya. Baiklah, pengenalan SKPMG 2 pula. SKPMG 2 ini adalah singkatan daripada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Ia merupakan penggubalan semula Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM 2010. Penggubalan ini telah dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025, dan ia adalah sebagai panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Selain itu, kementerian telah menyemak semula instrumen-instrumen penilaian kendiri supaya penilaian sekolah ini menjadi lebih holistik. Instrumen yang telah dinilai merangkumi kepimpinan, pengurusan organisasi dan pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid,
Seterusnya, instrumen pengajaran dan pembelajaran iaitu pemudahcaraan, dan yang terakhir adalah kemenjadian murid, yang mana murid adalah pembelajaran aktif. Terdapat 4 anjakan utama dalam penggubalan SKPMG 2 ini. Yang pertama adalah berorientasikan tindakan, dan yang kedua menitik beratkan kualiti. Seterusnya memberi penekanan kepada peranan, dan yang terakhir penggunaan sepanjang tahun iaitu 3 kali semakan. Keempat-empat anjakan utama ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Tindakan perlu dijalankan dan semua pihak mempunyai peranan masing-masing bagi mencapai kemenjadian murid melalui SKPMG 2. Berkaitan dengan penggunaan sepanjang tahun, 3 kali semakan dibuat melalui pencerapan sama ada dijalankan oleh pentadbir sekolah ataupun PPD melalui borang SKPMG 2 bagi penjaminan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di setiap sekolah. Melalui SKPMG 2 ini, terdapat perubahan elemen untuk mencapai kemenjadian murid. Elemen yang pertama adalah peranan pengetua ataupun guru besar dan guru, yang mana guru adalah sebagai pemudahcara, dan seterusnya pengurusan perpaduan. Pengurusan perpaduan ini adalah untuk menyelaraskan kurikulum, dan seterusnya melalui aktiviti-aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran, yang mana ia menekankan kepada KEBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, seterusnya PAK 21 dan kecemerlangan kurikulum, seterusnya penglibatan komuniti iaitu sarana ibu bapa, dan yang terakhir PDP modular. PDP modular ini adalah penggabungan kurikulum seperti penggabungan tajuk dalam subjek matematik. Justru itu, ketiga-tiga elemen ini akan membawa kepada kemenjadian murid. Seterusnya, melalui SKPMG 2 ini, terdapat 5 standard kandungan utama. Yang pertama adalah kepimpinan, yang mana pengetua ataupun guru besar mempunyai peranan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya mengembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, standard yang kedua adalah pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi sekolah diuruskan secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, yang mana kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah. Dan seterusnya, standard ketiga iaitu pengurusan kurikulum dan hal ehwal murid. Menurut SKPMG 2 ini, bidang kurikulum dan hal ehwal murid haruslah diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial, selaras dengan hala tuju sekolah dan seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, standard keempat iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan, yang ini ditujukan kepada guru, yang mana guru berperanan sebagai pemudahcara dalam proses pembelajaran dan pengajaran supaya berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara berterusan dan menyeluruh. Dan yang terakhir adalah standard kelima, kemenjadian murid, iaitu murid pembelajar yang aktif. Okey, di sini saya akan memfokuskan berkaitan dengan isu kemenjadian murid melalui SKPMG 2. Isunya adalah isu kelemahan tahap penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dalam kalangan murid. Mata pelajaran Jawi ini, menurut Hashim Musa melalui Hazlan, menyatakan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewajibkan mata pelajaran Jawi diajar di sekolah agama semenjak tahun 1985. Pada arus pemodenan dalam pendidikan sedikit sebanyak membawa kepada masalah dalam pelajaran Jawi. Ramai dalam kalangan murid Islam mempelajari pelajaran Jawi tetapi mereka tidak menguasai dalam pembacaan dan penulisan Jawi.
Masalah ini akan menyulitkan mereka dalam mempelajari mata pelajaran yang menggunakan tulisan Jawi sepenuhnya. Khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Islam, penggunaan buku teks adalah dalam tulisan Jawi. Hal ini boleh menyebabkan pelajar tidak menguasai isi pembelajaran dengan sebaiknya sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Menurut Nurizan dan Nurzain, mereka menyatakan kebolehan membaca dan menulis ini merupakan tonggak utama dan umpama gerbang pada pembelajaran pendidikan Islam kerana bahan sumber pendidikan Islam sebahagian besarnya ditulis dalam tulisan Jawi dan pengajarannya juga diajar dalam tulisan Jawi sepenuhnya di peringkat sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Manakala Muhammad Endut pula menyatakan pelajar-pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin ketinggalan dalam mata pembelajaran pendidikan Islam apabila alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ditulis dalam tulisan Jawi. Dalam permasalahan ini, terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan masalah penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dalam kalangan murid di sekolah. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Fatimah Rajab, Universiti Sains Islam, kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan permasalahan penguasaan pelajaran Jawi dalam kalangan murid tahun 3. Hasil kajian terdapat ramai di kalangan murid masih tidak boleh menguasai huruf tunggal Jawi. Dan isu ini juga telah tular dalam akhbar berita harian pada tahun 2006 berdasarkan Murad Muhidi. Terdapat ramai di kalangan murid sekolah agama yang tidak mahir dan kekok dalam penggunaan tulisan Jawi, ejaan dan bacaan Jawi. Seterusnya, kajian yang telah dijalankan oleh Nik Rosila Nik Yaakob, Universiti Sains Malaysia pada tahun 2007, beliau mengkaji tentang permasalahan penguasaan pelajar dalam kemahiran menukar perkataan daripada huruf bumi kepada huruf Jawi dan difokuskan kepada pelajar tingkatan 2 dan tingkatan 4. Kajian ini menunjukkan purata 72.28% pelajar lemah dalam kemahiran ini. Dan berdasarkan kajian ini, ada juga dalam kalangan pelajar hanya boleh mengeja tetapi tidak boleh membezakan huruf-huruf yang mempunyai makhraj yang sama seperti huruf Sod dengan huruf Sin dan huruf Qaf dengan huruf Kaf, seterusnya huruf Ta dengan huruf Ta. Seterusnya, kajian yang telah dijalankan oleh Naqiyah Nahar dan Jimain Safar Universiti Teknologi Malaya, mereka membuat kajian berkaitan dengan amalan pengajaran Jawi dalam pendidikan masa kini. Dapatan dari kajian ini menunjukkan bahawa murid kurang berminat dalam mata pelajaran Jawi. Hanya 48.4% sahaja murid yang memilih mata pelajaran Jawi sebagai mata pelajaran yang disukai oleh mereka. Kajian ini juga dikaitkan dengan kaedah sering digunakan oleh guru pendidikan Islam dalam pengajaran asas Jawi yang tidak dapat menarik minat pelajar. Dan kajian yang terakhir adalah kajian daripada Mustafa Yazid. Hasil kajian beliau mendapati 95% pelajar mempunyai sikap negatif terhadap tulisan seperti Dapatan daripada hasil kajian beliau mendapati 95% pelajar mempunyai sikap negatif terhadap tulisan Jawi seperti susah untuk dipelajari dan tidak penting. Hal ini dapat memberi kesan kepada pencapaian dan minat terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Berdasarkan isu yang telah dibentangkan tadi, dapat kita lihat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan tahap penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dalam kalangan murid di sekolah. Antara faktor yang paling utama adalah minat murid itu sendiri. Ramai dalam kalangan murid beranggapan bahawa mata pelajaran Jawi adalah sukar dan susah untuk difahami. Sikap negatif ini akibat dari murid yang kurang berkeyakinan dan mereka
kurang mempunyai kemahiran dalam mata pelajaran Jawi. Selain itu, mereka kurang kesedaran tentang kepentingan memertabatkan tulisan Jawi. Murid juga merasakan tulisan Jawi itu sukar untuk dipelajari kerana pengajaran dan pembelajaran yang diaplikasikan oleh guru kurang berkesan dan tidak dapat menarik minat mereka. Berdasarkan Burnett 2007, beliau berpendapat minat ini timbul bukan secara spontan tetapi wujud akibat penglibatan, pengalaman dan ketika melakukan aktiviti. Manakala berdasarkan Siti Aisyah pula menyokong bahawa pelajar boleh menguasai Jawi sepenuhnya apabila mereka sendiri sedaya upaya memperkuatkan azam dan minat mereka untuk mempelajari Jawi, maka lahirlah momentum mewujudkan rasa cinta akan warisan bangsa yang amat dibanggakan. Seterusnya, faktor yang kedua adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru kurang menarik. Pengajaran dan pembelajaran guru tidak interaktif. Selain itu, terdapat penyelidikan mendapati bahawa murid lemah dalam mata pelajaran dipelajari adalah disebabkan faktor pengajaran dan pembelajaran guru kurang memberangsangkan untuk menarik minat pelajar, dan faktor yang mempengaruhi kelemahan tahap penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dalam kalangan murid di sekolah adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru kurang menarik. Pengajaran dan pembelajaran guru tidak interaktif. Terdapat penyelidikan mendapati bahawa murid lemah dalam mata pelajaran Jawi adalah disebabkan faktor pengajaran dan pembelajaran guru kurang memberangsangkan untuk menarik minat pelajar. Seterusnya, pembelajaran secara monotonus oleh guru juga akan gagal menimbulkan minat ke atas tulisan Jawi oleh disebabkan guru hanya menggunakan kaedah yang sama sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga, bukti boleh kita lihat berdasarkan laporan pemantauan JCOF peringkat negeri Sarawak 2008 rentetan hasil dari pemantauan ke beberapa buah sekolah di bahagian Seri Care dan bahagian Sibu mendapati terdapat ramai guru JCOF yang kurang jelas tentang konsep pemulihan Jawi. Hal ini dapat menjejaskan tentang kemahiran mengajar guru itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah kekangan masa yang terhad untuk mata pelajaran Jawi. Sejak tahun 1990, peruntukan masa bagi mata pelajaran Jawi hanya 30 minit dalam seminggu. Hal ini akan menyebabkan guru mata pelajaran Jawi kesuntukan masa untuk mengajar dan memberi tumpuan kepada setiap murid yang tidak menguasai kemahiran Jawi. Justru itu menyebabkan murid yang lemah dalam kemahiran Jawi menghadapi kesukaran menjawab soalan berkaitan kemahiran Jawi dalam peperiksaan menurut Hashim dan Adi Yasran pada tahun 2009. Dan faktor yang terakhir adalah kurang penglibatan ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa juga mempunyai peranan yang penting untuk mencapai hasrat SKPMG 2. Dalam konteks ini, pihak sekolah tidak dapat sokongan yang menyeluruh daripada ibu bapa. Seperti kita dapat lihat, kurang penyertaan murid dalam kem selik Jawi disebabkan kaedah pelaksanaan di luar waktu sekolah. Hal ini sekiranya ibu bapa memberi sokongan kepada pelajar, kem ini dapat dijalankan dengan baik. Menurut Labah, penglibatan ibu bapa dalam memberi rangsangan motivasi anak-anak juga memainkan peranan dalam usaha memperkasakan tulisan Jawi sebagai seni warisan bangsa. Manakala Kamaruddin pula menyatakan komitmen ibu bapa sangat diperlukan dalam memenuhi penguasaan dan peningkatan pelajaran Jawi di kalangan anak-anak. Okey, kita dah lihat daripada isu dan faktor yang menyebabkan tahap penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dalam kalangan murid di sekolah. Seterusnya, kita sambung kepada intervensi ataupun tindakan yang perlu dijalankan. Berkaitan dengan isu ataupun faktor yang telah mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dalam kalangan murid di sekolah, tindakan ataupun intervensi perlu dijalankan supaya dapat mengatasi masalah tersebut. Melalui SKPMG 2, semua pihak mempunyai peranan yang penting untuk
untuk mencapai tahap kemenjadian murid supaya berkualiti. Berdasarkan SKPMG 2, semua pihak mempunyai peranan yang penting untuk mencapai tahap kemenjadian murid, sama ada daripada segi murid itu sendiri dan daripada guru, daripada pihak sekolah dan juga ibu bapa. Pertama, saya akan tekankan kepada tindakan yang perlu dijalankan oleh pihak sekolah yang mana dapat kita kaitkan dengan standard 3.1 iaitu pengurusan kurikulum. Bahagian kurikulum hendaklah merancang dan melaksanakan program yang boleh meningkatkan kualiti pengajaran ilmu pengetahuan dan kemahiran guru khususnya dalam bidang mata pelajaran jawi. Selain itu, pihak kurikulum juga boleh membantu murid yang lemah tahap penguasaan jawi ini dengan mengadakan program yang boleh memberi kesedaran tentang kepentingan pelajaran jawi dalam kalangan murid dan mengadakan program pengukuhan yang dapat memperkukuhkan penguasaan jawi. Contohnya mengadakan kem celik jawi ataupun membudayakan tulisan jawi dalam kawasan sekolah seperti pada papan kenyataan, tangga, kantin serta dalam kelas. Seterusnya, tindakan yang dapat kita kaitkan dengan standard 4 yang mana guru sebagai pemudah cara. Dalam konteks ini, guru haruslah merancang objektif aktiviti serta kaedah dan strategi yang bersesuaian dengan perkembangan murid supaya dapat mewujudkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang seronok dan bermakna. Seterusnya, guru juga boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang konduksif supaya murid rasa selesa dan selamat untuk menyertai pembelajaran. Dan guru juga perlu mempunyai kemahiran dan memahami isi kandungan yang diajar secara mendalam agar dapat membantu murid yang lemah mengikut keupayaan mereka. Yang ini adalah standard 4.3 yang mana guru sebagai pembimbing. Seterusnya, guru sebagai pendorong. Dalam konteks ini, guru boleh memberi motivasi dan sokongan kepada pelajar yang lemah dalam penguasaan jawi seperti guru boleh memberi ganjaran hadiah sekiranya murid dapat menyelesaikan tugasan yang diberi ataupun sentiasa memberi latihan. Peneguhan yang boleh meningkatkan kemahiran murid. Menurut Omrod 2008, beliau mengatakan peneguhan ini akan memberi kesan jika murid mempunyai tanggapan bahawa peneguhan sebagai cara mengawal atau memanipulasi bukan sebagai merangsang penambahbaikan dan kemajuan. Seterusnya, guru sebagai penilai iaitu guru hendaklah sentiasa membuat pentaksiran secara berterusan supaya. Dan yang terakhir adalah guru sebagai penilai. Dalam situasi ini, guru hendaklah sentiasa membuat pentaksiran secara berterusan dengan kepelbagaian kaedah. Supaya apa? Supaya dapat melihat sejauh mana tahap penguasaan murid berkaitan dengan isi pembelajaran. Seterusnya, tindakan yang boleh kita kaitkan dengan SKPMG 2 iaitu standard 5 yang mana murid sebagai pembelajar aktif. Kemenjadian murid hendaklah sentiasa melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan memberi respon berkaitan isi pelajaran. Seterusnya, murid juga haruslah sentiasa berkolaboratif bersama rakan-rakan dan berani untuk melontarkan idea iaitu mengemukakan soalan sekiranya kurang memahami isi pelajaran. Minat murid terhadap penguasaan jawi ini adalah penglibatan individu dengan setiap aktiviti dan tugasan yang dilakukan. Pelaksanaan aktiviti itu dilakukan dengan penuh perhatian dan penempuan dalam keadaan yang menarik dan memberi keseronokan untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang pelajaran jawi yang dipelajari melalui latihan dan pengalaman. Dan tindakan yang terakhir adalah tindakan daripada penglibatan ibu bapa.
Berdasarkan Kamaruddin menyatakan komitmen ibu bapa sangat diperlukan dalam memenuhi penguasaan dan peningkatan pelajaran jawi di kalangan kanak-kanak. Sekiranya anak mereka kurang berangsangkan dalam mana-mana mata pelajaran tersebut, khususnya penguasaan jawi, ibu bapa digalakkan untuk menghubungi guru dan berbincang mencari solusi yang terbaik bagi merangka intervensi untuk meningkatkan keupayaan pelajar dengan lebih berkesan. Baiklah, berdasarkan pembentangan tadi, dapat kita ringkaskan bahawasanya melalui SKPMG 2 ini dapat merealisasikan hasrat pendidikan ke arah kemenjadian murid yang berupaya untuk mencapai potensi diri dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, masyarakat dan negara, yakni seiring dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.